Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So untuk review sebelah malam ni ada sesuatu benda menarik yang saya nak terangkan. So stay tune dan jangan skip video tu sebab malam ni memang Zul pun agak semangat nak dengar sebab ada beberapa ilmu yang Zul akan turunkan lah. Tak adalah Zul pandai ingat tapi apa yang Zul sekadar yang Zul mampulah. So guys, sebelum kita pergi lagi lebih jauh, so first thing first, let's go, kita akan pergi ke coin market cap lah. So let's go. Okay, so assalamualaikum, selamat malam. So inilah coin market cap. So pada siapa yang beginner, inilah coin market cap. Dan benda yang pertama anda perlu belajar lah sebelum anda pergi tengok chart apa semua. Anda kena faham sini. Sebab apa? Kalau anda faham kat sini, so meaning bila dekat chart anda akan lebih memahami kenapa benda sesuatu itu berlaku. So contoh malam ni kita akan buka coin market cap, and then pada yang dah biasa dengan Zul, dia akan faham lah. So pada yang baru, so kita inilah, kita pergi ke market cap. So kat market cap ni apa yang kita tengok? So apa yang kena tengok adalah yang ini, market cap. So total market cap sekarang adalah 1.5 trillion dollar. So macam minggu lepas lah 2.3 trillion. So kalau siapa yang ikut Zul, dia tahulah sebenarnya kita dah decrease. So macam pagi tadi pun 1.4 trillion. So hari ni kita malam tengok 1.5 trillion, meaning banyaklah yang cap total market cap ni, total kewangan dalam kripto tu bertambah. And then kita tengok volume pula also, volume meningkatlah daripada 180 billion ke malam ini jadi 238 billion, meaning volume ini adalah volume transaksi sama ada orang jual ataupun orang beli. So itulah total, tambah jual beli tu, itulah total total transaksi untuk tempoh 24 jam dalam 238 million. So kita tengok situ, kat sini meningkat dan volume meningkat. So amat penting inilah volume. So bila volume meningkat, so kita tengok meningkat tu transaksi yang kat mana berlaku. So mostly kita akan tengok sini lah. So dalam total market cap 1.5 trillion ni, kita tengok 45% adalah daripada BTC, kemudian 17% daripada Ethereum. So kalau bagi yang siapa baru, mungkin dia tengok ni sekadar nombor, tapi bagi Zul, apa yang Zul faham kat sini ialah kita ada drop daripada 1.4 dan malam ni 1.5, maknanya increase meaning increase baguslah untuk whole crypto world. And then kita tengok volume pun meningkat, and then dah satu lagi yang positif. Kemudian kita tengok kat mana dia naik. So BTC. So macam cakap, dalam kripto BTC adalah yang penting. So bila BTC naik, yang altcoin yang lain pun akan automatic slowly akan ikut-ikut. So macam mana yang berlaku dalam tempoh 2 minggu 3 minggu ni, kita tengok macam mana BTC daripada 64k dan drop sampai 30k. So tengok apa berlaku pada altcoin. Semua altcoin menjunam. So sebab tu dia cakap, kalau anda dalam dunia kripto, kalau anda tak support Bitcoin, anda mungkin dalam salah rumah lah tu bagi Zul. So apa yang berlaku, macam saya cakap, 50% kenalah simpan dalam bentuk BTC. Sebab apa? Kita support BTC. Bila BTC naik, so altcoin yang kita simpan lain pun akan naik. So kalau anda hanya beli altcoin dan BTC anda tak support, so mentality kat situ pun dah silap lah kalau untuk bagai kita macam dalam dunia kripto. So itu ialah yang benda penting lah untuk maybe untuk kefahaman semua. And then kita tengok pula yang inilah. And then bila kita turun bawah ini, so kita akan tengok, Azul akan tekan lagi, kita contoh market cap. So mostly mungkin tak tahu total market 1.5 ni datang di mana. Okey, 1.5k ni adalah jumlah daripada total keseluruhan 10,000 coin yang ada dalam kat sini. So 10,000 coin tu termasuklah BTC, Ethereum, Tether, Cardano, BNB, so tu pun. So kita tengok ini, untuk BTC saja 693 billion, which is mewakili 45% daripada keseluruhan 1.5. So banyak tak? Almost dekat 50. So banyaklah guys. So kita tengok 600. So kalau siapa tak tahu, BTC adalah satu-satunya market cap yang dah sampai 1.2 trillion. Minim masa tu market cap adalah dalam 2 trilion lebih. So minim 50% lebih dalam Bitcoin. So sebab tu cakap dunia kripto bergantung pada BTC. Kalau BTC lingkup, mining yang bukan dekat altcoin, kali-kali kita lingkup. So guys, please mentality kena perbetulkan dulu kalau masuk dunia kripto. Bitcoin adalah yang
pertama kita kena ingat, sebab tu cakap dalam portfolio anda wajib kena ada Bitcoin 50%. Kemudian 50% lagi anda pilihlah mana-mana coin yang anda suka, dan bacalah dulu dia punya white paper dan dia punya website apa peranan-peranan yang altcoin tu. Setiap altcoin lain macam Ethereum, ada Cardano, dia ada fungsi-fungsi tertentu. Tapi Bitcoin adalah fungsi dia hanyalah sebagai value. Value macam mana maksud tu? Value termasuk macam emas. So ada emas, ada value. So emas ni benda yang kita kena mining, dan emas ni kita memang tak boleh nak ciplak, nak buat tiruan, memang tak boleh. So price akan naik turun berdasarkan demand. So macamlah Bitcoin. Sebab tu orang cakap BTC Bitcoin ni adalah emas literature, sebab dia sama konsep dengan emas. Bitcoin ni takkan kita boleh tambah dah, kita boleh create baru, sebab Bitcoin hanya ada 21 juta saja. And then bila habis 21 juta tu, kita tak boleh lah nak create baru apa semua. Sebab tu cakap Bitcoin ni ibarat emas. So something yang kita tak boleh create, something yang kita tak boleh nak tambah ataupun kurangan. So itu adalah yang untuk pendahuluan untuk malam ni lah. So harap apa yang terang dekat market cap ni lebih jelas. So kalau siapa yang masih kurang jelas, boleh letak kat komen tu, and then tu akan baca, dan next video tu akan terang lah kalau ada mana yang tak jelas. Okay, so let's go untuk ke chart. So Moses, lepas ke market cap, apa yang kita perlu tengok adalah kita pergi ke BTC dominant. So BTC dominant tadi, kalau kita tengok sini adalah 45%. So 45% ni adalah mewakili yang kita tengok tadi, yang kat sini BTC dominant ni dah 45.2. So kat mana yang data ni datang? Data ni datang daripada BTC dominant. So kita tengok. So macam ni. Contoh hari ni ada orang tanya kat Zul, apa tu candle punya strategi, namanya candlestick pattern. So macam dalam dunia trading ni banyak trendline pattern, so banyak benda. So maknanya Zul agak tahu agak sikit-sikit, tapi bila kadang Zul tengok mungkin Zul tak perasan, tapi almost something macam 2-3 lepas Zul ada cakap, kalau break atas ni, so meaning atas ni. Kalau candle ni gagal break ni, maknanya kita akan bawah. So kita tengok benda tu konsisten, benda tu berlaku, apa yang Zul cakap, apa yang Zul rimat, benda tu jadi seperti. Tapi kenapa? Sebab Zul pakai candlestick. So thank you untuk siapa yang tanya candlestick tu. Ada yang personal Zul tanya, so bagi Zul idea lah. So macam Zul banyak benda nak share, tapi kadang Zul tak tahu nak share tu yang mana. Tapi bila Zul tengok chart, benda tu akan dalam chart benda tu berlaku, so Zul akan share. So malam ni Zul akan share sedikit pasal candlestick pattern. Zul dah share pasal Fibo, pasal chart pattern, and then pasal trendline. So malam ni mungkin ada satu lagi, mungkin tulis kat buku mana-mana. So malam ni candlestick. So sebelum Zul candlestick, Zul akan tunjuklah live, sebab benda tu akan dah berlaku dekat chart. So agak senang lah Zul nak explain kepada sesiapa yang nak belajar lah untuk candlestick. Okay, contoh candlestick. Kita tengok dekat BTC. Okay, ini adalah BTC dominant. Okay lah, dominant macam Zul cakap sebelum ni, kita ada resistance dan support. Dan sampai price dah sampai dekat resistance. Kemudian price bounce balik ke support, kemudian dah break support, kemudian naik atas balik. So ini yang pertama, apa yang Zul tengok, bila price dah break support, so supposedly bila break support, so price akan jatuh bawah lagi. Tapi apa price yang buat? Price kembali balik ke dalam kawasan support. So itu adalah salah satu antara petanda, maknanya bullish kembali, bullish kembali kuat lah. Kita tengok bearish tembus support, dan kita tengok bullish tekan balik ke dalam dan masuk ke kawasan support. So itu adalah salah satu hint di mana chart bagi data chart bagi tahu kita, maknanya price sekarang tengah keadaan agak bagi pressure dekat bull, supaya dan bear sekarang keadaan kuat lah untuk momentum naik. So itu adalah salah satu yang tu nampak dekat pattern. Then kalau nak kita kait dengan candlestick, so kat sini ada satu candlestick yang berlaku. So apa nama ni kan Zul beritahu. Okay, kalau kita tengok sini, mungkin Zul boleh zoom sikit, so untuk jelas lah. So apa kita tengok sini, macam Zul sebelum ni cakap, okay, sekarang kita ada penurunan candle merah ni. Kemudian selalu Zul cakap, kalau siapa yang pernah ikut, kalau Zul ikut lama dalam 2-3 hari kalau tengok video Zul, selalu Zul cakap benda ni, kalau break, kita perlukan next candle break atas merah ni. Bila dia break atas merah ni, meaning itulah petanda bear, petanda bullish, meaning price akan ke naik atas. So kita tengok
price sebab break. So ini dah memang confirmation bahawa price tu akan naik. So tadi macam kita dah ada dua petanda. Satu, price break support, berkembali break support, itu dah satu hint bullish. Jadi kita ada pula satu lagi ini kita panggil candlestick pattern. Apa nama candlestick ni adalah engulfing. So siapa mungkin pernah dengar engulfing. So engulfing boleh berjadi ke atas atau ke bawah. So kalau ini downtrend, then engulfing jadi kat bawah, so kita panggil bullish engulfing, meaning dia petanda untuk harga tu naik. So kita kalau kat sini kita tengok bullish tu kuat lah, dah break ke atas dan buat petanda. Dan macam dia cakap, bila price kat support, kalau price gagal untuk break support ni dengan kuat lah, mean turun bawah lagi, so kita akan tengok apa kan price buat. Selalunya price akan kembali balik ke resistance. So kita kat sini tu ada dua resistance lah, sama minor resistance dan major resistance. So kalau break major resistance, meaning kita akan naik atas lagi lah. Tapi kalau break minor, kemungkinan kita akan pergi ke sini dulu, and then mungkin akan berlaku fail. Kita tengok sini. So itulah nama chart ni, engulfing. So mungkin nak tahu berapa banyak engulfing apa chart candlestick, so mungkin tu akan pergi sini, tu ada buka kat Google tadi. So yang ni lah. So ni salah satu banyak dia. Ini ialah main lah. Kalau siapa nak belajar, ini yang main. Boleh type dia dekat Google, tulis candlestick pattern. So apa yang ni, kenapa ialah ni bearish engulfing. So macam dekat ni, bila engulfing berlaku kat bawah, so nama dia adalah bullish engulfing. So nampak tak ni, same merah, and then next candle adalah break atas ni. So meaning bullish engulfing. Bullish engulfing apa maksudnya? Meaning price tu dalam momentum untuk naik. And then kalau bearish engulfing, so kalau berlaku ke atas dia lain pula. Meaning bila candle tu hijau, dan kita perlukan candle merah tu break bawah hijau, so meaning bearish engulfing. So kita dapat petanda bahawa market tu akan jatuh bawah. So kat sini banyak chart. Contoh sini adalah ni lah shooting star, ini hammer. So shooting star dengan hammer ni sama je, cuma apa bezanya, hammer ni akan berlaku bila dia dekat bawah, shooting star akan berlaku kat atas. Dia ibarat macam kita pegang hammer, so pegang hammer macam ni, so itu adalah hammer. So hammer bila dah harga turun bawah, so bila hammer berlaku, so confirmation dia kalau candle selepas dia break pada hammer, and then kita akan nampak lah macam engulfing, dia akan naik ke atas. Tapi kalau shooting star, ibarat hammer tu terbalik, memegang dia ke atas. So harga naik dari bawah sampai tu kita nampak shooting star, and then confirmation break bawah star tu, meaning kita akan nampak price tu akan bawah. So yang ni mungkin kalau tengok ni mungkin pening lah. Selalu dulu tulis kat buku, dan buat lah. Dah lama-lama, lepas tu bila kita tengok chart, sampai Zul sendiri pun dah tak ingat nama dia. Tapi bila tu tengok dalam chart, okey, Zul tahu benda ni akan berlaku macam ni, benda ni berlaku macam ni. So basically benda ni maknanya nak kena practice dan banyak tengok chart. Kemudian kalau ada buku macam tu ada buku, dua buku sebenarnya, ada chart pattern, ada semualah tentang stock apa semua macam tu. So banyak lah. Kadang-kadang kalau Zul lupa, and then Zul buka lah, ni macam ni, tu ada chart pattern. So banyak lah. Ini dia sekadar Zul punya buku. Dan kalau macam Zul ingat benda tu, benda ni ingat tapi lupa lah nama dia, apalah dia punya ni, Zul akan buka balik, oh betul-betul yang ni. So Zul kat situ Zul akan recall balik lah. So inilah candle yang penting-penting lah. Anda yang major candlestick tu boleh apply. Tapi kata jangan bergantung pada candlestick, sebab candlestick dia agak weak kan. Zul bagi ke dia weak. Tapi kalau kita gabungkan dengan Fibonacci, kita gabungkan dengan trend line, kita gabungkan dengan support dan resistance, so kat situ dia akan jadi kuat. Okey, so apa contohnya? Okey, ada contoh malam ni. So kita akan pergi ke chart kita, ke BTC. So mungkin tu akan fokus untuk BTC je, sebab malam ni tu akan kongsi tentang candlestick lah. So kebetulan pula ada orang tu tanya tu pasal candlestick, tengok malam ni, then tu nampak candlestick tu berlaku dekat chart. Kemudian tempat tu pun sesuai untuk kenapa tu cakap candlestick bagus bila berada di tempat yang betul lah. So ini adalah weekly. So kita akan pergi 4 hours. Baik, kita pergi daily dulu. So tu akan zoom kat sini. So siapa yang dalam dah follow tu dalam 2-3 minggu ni, so macam tu cakap, daripada atas ni lagi. Alright, contoh ini adalah salah satu yang chart pattern lah. Ini kalau panggil ni satu, macam tu cakap, kalau
dia buat merah and then dia jatuh bawah. So ini adalah salah satu pattern, tapi Zul lupa maknanya. Zul lupa apa nama dia. Ini pun salah satu pattern, maknanya price tu akan jatuh bawah maknanya. Alright, so Zul lupa itu nanti mungkin dalam lagi Zul ingat 2 tahun, tapi apa yang nak tekankan yang ni. So Zul ada cakap sebelum ni kita ada satu candle merah, yang mana candle merah ni break bawah dan buat shadow lah, buat shadow yang panjang lah. Kita tengok shadow yang panjang ni. Ini salah satu pattern yang mana kalau kita tengok merah ni, so selalunya price akan ikut balik, ikut bawah. So price ni lah. So kalau kita tengok macam ni contohnya, kemudian ni jatuh ikut bawah, dia jatuh bawah. So kita tengok lah, ini dah jatuh. Dan macam dia cakap sebelum ni, kalau kita nak kalau kita tak nak price ni jatuh bawah, candle seterusnya kena perlu bekerja lah, bekerja membuat pattern atau apa. So macam tu terang sebelum ni, hijau ni kena break atas ni, mean yang ini akan unvalid lah, meaning price takkan jatuh bawah lah. Tapi kita tengok price gagal. Dan kemudian satu hari tu nak tengok lagi, kita ada bullish, ada satu lagi chance mana price yang merah ni kena break atas ni lagi. So bila kita combinekan dua candle ni, meaning hijau tu dah break bawah, tu adalah satu formation bahawa price tu akan break ke atas. Itu pun dalam lebih kurang ada satu pattern. Okey, so mungkin kita boleh ke yang tadi usual. Okey, yang ni dia sama macam bullish macam engulfing, cuma dia akan ada 3 candle. Maksud okey macam ni. Macam tadi yang panjang ni merah, so zona yang hijau ni break atas. So bila break atas tu dia akan jadi bullish engulfing. Tapi price gagal nak buat, so kita ada satu chance lagi. Yang second tu kena break atas dia. Bila break atas dia akan panggil, ini dipanggil 3 upside up. So dia bagi Zul yang ni sebenarnya lebih kurang pada kita boleh panggil engulfing jugalah. So ibarat macam engulfing tu kita gabungkan, candle ni kita gabungkan. So kalau mungkin banyak pattern, sebab tu Zul pun tak ingat nama-nama dia, tapi bila Zul nampak pattern ni, so Zul tahu apa fungsi pattern tu. So dia agak memerlukan sedikit masa lah untuk faham. Dan bila kita tengok chart tu lama-lama, yang dekat chart kita tengok, so kita akan macam memori, macam apa, muscle memory. So macam kita memory kita bila tengok tu, so otak terus macam bagi tahu, okey ini adalah ni akan dibuat ini. So ini perlulah boleh tulis buku mana dan try tengoklah kat chart tu mana-mana pattern tu, boleh study tengok pattern ni jadi tak. So mostly dia akan jadi, sama ada net tinggi atau rendah, itu bergantung pada market. So let's go ke chart balik. Tu agak menarik perbincangan kita malam ni, memang agak betul-betul agak semangat. Okey, so kita akan tengok sini apa yang berlaku. Alright, so yang kat sini macam tu cakap, kita perlukan second ini perlu break juga, tapi gagal. So meaning gagal, apa yang market chart beritahu, maknanya price akan jatuh bawah lagi. Tengok betul jatuh bawah lagi, sebab dah gagal. Kita hanya bullish ada 2 kali, chart 2 kali je. Satu dah gagal, kali kedua dah gagal, meaning tak ada dah kali ketiga, meaning price tu memang akan jatuh bawah. Dan kita pun tengok dekat sini kita ada resistance. Ini kalau kat 4 hours, kalau resistance tu betul-betul dekat resistance. So kalau yang second candle pun gagal and ada kat resistance tu, meaning adalah confirmation bahawa price tu akan jatuh bawah. So kita tengok price pun dah jatuh bawah, dan kita ada support sini lah. So macam cakap, sekarang adalah kalau kita boleh panggil ini sebagai bullish engulfing. Sebab apa? Kita tengok sekarang dah break, yang merah ni dah break. So candle adalah candle untuk daily, untuk hari ni sedang hijau. So kalau pagi besok pukul 8 pagi and then price ni break ini, so kita akan dapat confirmation bahawa price tu akan naik ke atas. Sebab apa tu? Sebab kita dekat support. So nanti tu akan pergi dekat dekat ni lah, dekat 4 hours untuk lagi detail lah apa yang kotak-kotak ni. So kita pergi kat F4 untuk tunjukkan. So apa yang nak tahu, nak make sure semua faham. Kalau pukul 8 besok candle yang hijau ni tutup atas ni, meaning kita dah jadi bullish engulfing. Apa maksud bullish engulfing? Meaning price adalah momentum untuk naik. So kita tak expect dah lah price akan turun, meaning kita akan naik. So naik tu tinggi mana? Itulah kita pakai trend line ke, pakai Fibo ke. So nanti dia akan tunjuk Fibo lah. So ini jom kita pergi untuk 4 hours. Sebab ni daily, so 4 hours kita akan nampak lah lebih detail. So ini adalah 4 hours yang macam dia cakap, Zul monitor juga price pagi tadi. Apa yang dia cakap adalah kita dah price semalam price dah break pattern. Ini adalah pattern symmetrical triangle, which dia cakap kalau price datang dari atas, meaning
price pun akan keluar di bawah. So kalau price datang di bawah, price dia akan keluar ke atas kan. So maknanya diikut jalan yang sama juga. So kalau dia dari atas, dia akan tembus bawah. Kalau dia daripada atas, kalau di bawah, dia akan tembus atas. So itulah chart. So kita tengok macam mana chart ni berlaku, betul-betul berlaku. Tapi kita tengok kita ada satu kuasaan, mana kalau kita perlukan volume yang banyak lah, meaning ramai orang sell. So barulah sebab apa, kat sini kita ada satu support kecil, kemudian kita ada support lagi, kemudian kat sini kita ada, dia cakap yang bawah orange ni kita ada support terakhir untuk BTC. Kalau jatuh bawah ni kita akan panggil market bearish lah, memang betul-betul lah bearish market. So kalau masih ni kita tak panggil bearish, kita panggil correction. Selagi price tak break bawah support yang paling bawah, kita takkan panggil price market itu lagi panggil bear, kita panggil correction. So selagi tu cuma kita tak tahu kat correction tu kat mana dia akan berhenti. So kat sini kita tengok probably dia akan berhenti kat sini lah. Sebab apa, kita dah dekat support last, dan kita ada dekat banyak resistance kat sini. Sebab tu dia tengok price ni gagal untuk break ke bawah, macam price target kita kat sini. Sebab apa, kita terlalu banyak support untuk di break, terlampau tebal dia punya lantai tu, dia tembus. So petanda-petanda ni lah bear dah lemah lah macam tu. Okay, so kita akan tengok lah kenapa tu cakap line ni agak penting lah, support yang kuat. So mungkin tu akan delete sikit. Right, so tu akan zoom sikit, zoom out sikit. Okay, so apa yang tu nampak ke sini? Okay, yang pertama, ini adalah last correction sebelum masa ini bulan 1 atau bulan 2, masa tu 2 monitor juga. So masa tu kita tengok price adalah kat 42,000, kemudian price jatuh almost dalam 31%. So basically kalau dalam BTC sebelum ni memang dalam 30%, 40%, 30% drop akan naik balik. So apa yang berlaku kat sini, bila price dah drop, so correction dia naik sampai 64k. So kalau tengok 64k ni, kita kalau kita tengok macam mana kita nak tahu price tu break dekat mana. So dia akan tunjuk ini salah satu caralah pakai Fibo. So kita tarik Fibo daripada swing high to swing low, and then macam tu cakap sebelum ni, price akan pergi antara dua price ni lah, dua target ni, 1.6 dengan 2.6. 1.6 tu cakap price must be hit. Price tak nak price akan sampai kat 1.6 tu. So kita tengok price sampai juga kat 1.6 ni, and then dia mainlah turun bawah, and then dia stabil kat sini, dan dia jadi support lah 1.6. And then kita tengok 2.6. So bila sampai ke 2.6, base Zul punya experience. Tapi ini untuk BTC ya, dia tak setiap chart ataupun contoh kalau kat forex ke ataupun dekat stok ke, dia walaupun dia pemain sama, tapi dia macam ni nak cakap dia punya cara tu lain. Walaupun Fibonacci sama, tapi mungkin kalau kat stok mungkin dia tak sampai 26, mungkin dia sampai 1.6 je. Tu dalam apa yang tu monitor lah, selama yang tu monitor untuk BTC ni, untuk kripto, macam dia cakap 1.6 price mesti sampai. So and then 2.6. So kat 2.6 kita dah kena start berhati-hati. Sebab apa? Bila price sampai 2.6, price potential untuk dia bounce balik, dia akan reject lah, maknanya price akan jadi weak lah. So kena tengok weak dan terus jatuh ke bawah. Then kalau tu dapat tengok, mungkin tu akan tunggu dekat Ethereum pun berlaku yang sama lah. So kat sini kita tengok macam mana price daripada bawah ni terus sampai ke ni lah 43. Tapi ini adalah agak special case. Sebab apa? Kalau kita tengok yang ni sebabnya sebelum tu ada correction kat sini. So inilah correction besar kat mana ni. Alright, so kita tengok dekat sini daripada 2000 sebenarnya masa tu Ethereum jatuh sampai at least sampai 1003. So banyaklah dropping dia tu. Jadi kalau kita garis macam tu cakap tadi, kita ambil swing high to swing low, kita nak tahu kat mana price tertinggi kan sampai. So macam ni agak special, maknanya dia guna habis kita punya Fibonacci line. So kalau kita tengok sini 1.6 dia sampai dan dia buat support yang kuat, dan dia break 2.6 sampai. So macam cakap 2.6 kita kena hati-hati sebab price akan bounce. Tapi apa yang special kat sini berlaku, dia buat consolidation kuat 2.6. Meaning apa bertanda ini adalah kata kalau price berjaya buat 2.6 ni base yang kuat. So meaning kita akan tengok lagi naik lah. Kemudian kita tengok dia naik sampai 3.6 dan paling tertinggi adalah dekat 4.2. So bila dah sampai 4.2, memang kita kena mindset. Memang Zul cakap itu masa tu harga naik kan, masa sebelum habis jatuh dia cakap jangan beli sebab apa,
price akan jatuh, dan tunggu balik kat support. So tengok sebab apa, sebab tahu 4.2 dia last, price tak akan break dah 4.2, price akan bounce. So tengok price mesti jatuh bawah, dan kat situ kita akan tengok lah kat mana dia punya support. So last support yang kita monitor dulu kat sini, and then ini adalah yang support yang paling bawah, dan yang box orange lah support last lah. Macam cakap, kalau dah break support ni baru kita panggil bearish. Lagi tak break ni, kita akan panggil sebagai correction. So kita tengoklah macam mana price tu bermain dalam Fibonacci. So back topik kita ni candlestick. So jangan bergantung pada candlestick, tapi ialah kita pakai candlestick, kita pakai chart pattern, kita pakai Fibo, kita pakai support resistance sebagai kita punya cara untuk baca chart ke mana arah market. So kita hanya mampu mempredik ke mana arah market, yang sama ada di break kat mana pun kita boleh predik, tapi itu pun semua bergantung pada market lah. So kita hanya predik, tak semesti 100% akan berlaku. Contoh yang terdekat ialah macam ni lah. Macam kita Zul okay, mungkin delete sikit, dah banyak ni, dah jadi semak kita punya chart. Alright. So kat sini contohnya, bila dekat sini kita macam dekat inilah symmetry triangle, which is break ke bawah dan gagal berlaku. Kemudian kita tengok apa tanda-tanda yang dia akan gagal. So macam dia cakap, kalau siapa pergi, kalau price break kawasan ni, kemudian kembali balik ke kawasan ni, dan kalau break lagi atas ni, meaning very bullish market lah, meaning price tu very bullish, maknanya price tu akan naik atas lagi, and then itulah satu hing. And then kemudian lagi kita akan tengok, kita ada juga macam Zul dah draw resistance. So macam pagi tadi sudah draw ke swing high to swing low. So kita dapat yang purple ni, and then purple ni dekat oleh resistance. So kalau nak tengok price tu jatuh bawah lagi, price tu alright. So yang ni support, so kita delete ni. Okay, so ini apa yang nak tengok, yang kita nak monitor bila price bounce. So mesti ingat, bila price break, dia akan retest balik point yang dia breakout. So kat breakout tu dia akan bagi formation, sama dia akan terus ke bawah ataupun dia akan buat fall breakout. Kat sini kita tengok adalah jadi fall breakout lah. Sebab apa fall breakout? First, dia dah break kita punya resistance yang minor. So lepas kita ada satu resistance di atas ni. So kita akan tarik lagi satu Fibo, swing high to swing low. So kita ada lebih kurang kita punya dekat sini, kita beri resistance. So kita tengok macam mana resistance ni sedang ni lah fight dengan price. So mungkin Zul boleh lock, and then Zul boleh delete yang ni lah, delete ni. So kita tengok kita ada lagi resistance, tapi maknanya market dah bagi hint kat kita bahawa dia dah break resistance, dan dia break dia punya chart, rule chart, meaning chart tu patutnya ke bawah, tapi dia break rule, and then meaning bear lose fight lah, meaning kita dalam bullish market. So kita akan tengok price akan break juga yang ini, kemudian untuk dekat atas lagi dia perlu break lagi resistance. So every time kita ada resistance. Tu kalau price keep break resistance, kita akan ke atas lah. So kalau kita nak trace kalau kita nak trace setiap satu, memang cakap itu masa bila kita nak jual, asyik dah break kan. So lepas tu cakap lagi lower, lagilah kita tak trade. Tu selalunya kita akan trade, kita akan baca yang besar je. So macam yang besar, macam tu cakap lah. So kalau pergi kat daily, kat daily, and then kita akan nampak lah yang lebih swing low high dia, swing low. So macam kat daily ni kita akan nampak yang ni. First kita akan ambil Fibo, kita buat swing high, swing low. So apa akan berlaku, kita akan tengok inilah yang first minor ni, mana resistance, kemudian kita ada lagi yang paling tinggi all-time high ke swing low, kita akan ada resistance. So dua resistance ni penting untuk tengok, sebab apa, price mungkin akan sampai minor resistance dan bounce balik, ataupun price akan boleh sampai ke kawasan ni lah. So kita tengok ada pertindihan antara minor dengan major resistance. So kat sini akan very kuat lah. So kalau kat situ kita akan nampak pattern chart ke, ada trend line ke, ada candlestick ke yang mengarahkan price tu break atas. So very potential lah. Kat situ kita dapat hint bahawa price tu akan break atas. So bila break atas, kita ready lah break atas, and then kita tunggu retest, kan kita boleh buy kat sini. So macam cakap, kalau nak buy selalunya buy kat kuning, tapi nak buy kat resistance boleh tunggu
resistance break dulu, and then kita akan cari dia punya ni lah, cari dia punya support. So contoh yang ni adalah kalau kita tengok kat sini tu kita back sikit. Contoh kat sini kita ada swing high to swing low. Bila tu swing low, kita akan ada resistance. So bila ada resistance, kita tengok kat sini apa yang chart berlaku adalah chart break resistance. So kat mana kita nak buy? So bila kita nak buy, ada dua cara. Kita buy kat sini. Kalau buy, Zu tak galakkan buy dekat resistance, sebab Zu galakkan tunggu support, buy mesti dekat kuning lah. Zu jangan buy kat resistance, buy kat support. So mana support dia? So bila yang ni, so kita boleh delete dah yang resistance ni, sebab kita tahu dia break dah resistance. So mana support sekarang? Bila kita nak cari support, kita tunggu dia buat high, and then contoh kita tengok sini, ini macam cakap ni 3 tier apa tu cakap ni. Okay, kat sini adalah contoh pattern chart. So Zu akan zoom sikit, so nampak lah. So ingat yang Zu cakap tadi, dia lebih kurang macam engulfing, cuma dia akan dua candle. So kita ada satu candle hijau, kemudian ada satu merah, kemudian ada satu gican merah break bawah. So apa masuk bawah ni? Price akan jatuh ke bawah. So kita tengok macam mana price test balik sikit, kemudian jatuh ke bawah. So lah pertama price bawah, tapi jauh mana bawah tu kita tak sure. Tapi kita tengok, kita kena tengok lagi yang besar lah. Yang besar mungkin hanya retest, mungkin price hanya jatuh untuk pergi ke support. Sebab apa pergi support? Okay, kita tengok pula. Kita akan tarik Fibo, dan kita tarik ini. Tadi kita tarik ini resistance tu. Untuk dapat support yang ni, kita perlukan tarik pada swing low to swing high. Okay, kalau ada high lagi, so kita tarik lagi. So sini adalah swing high kita. Kita tengok kat mana support kita. So inilah support kita yang warna kuning. Right, so support kita dia tukar warna kuning lah, so tak berlaku confuse nanti. And then kita boleh delete yang ni. So kita tengok price sebenarnya almost hit, tapi dia consider hit lah. Kalau kita draw betul-betul, mungkin kalau kat H4 mungkin dia akan, okay, kalau Zul sini, okay, dia dah hit dah sebenarnya. So depend on kita charting jugalah. Sebab tu Zul sebenarnya Zul akan ambil juga wall shadow. Satu tengah orang dia ambil body kan, tapi dekat dia macam dia cakap, setiap candle, setiap nyetung kat forex ke, dekat apa mana ke, dia lain. Dia memang akan cara dia interaksi dengan kita punya trend line, kita punya show lain. So kena ambil ni lah, kena ambil masa sikit untuk tengok kita macam sebelum ni pun Zul ada chart, Zul akan ambil body aja. Ada untuk crypto memang Zul akan ambil shadow sekali lah. Tu ambil shadow tadi, kita tengok price betul-betul dekat 0.5. So macam tu cakap tadi, kita takkan buy dekat purple, kita akan buy dekat support. So bila dah sini kita buy, barulah kita buy, and then buy, kita price akan break ke atas. So kita tengok adakah momentum akan naik lagi. So kita akan check lagi kat sini. Bila lepas sampai ada atas, kita ada ni swing high to swing low. So kita ada resistance. So break, meaning resistance break lagi ke atas. So ada momentum lagi. So macam mana kita nak tunggu dia punya support. So support dia macam dia cakap kat sini lah pula. Kita ambil yang ini, yang contoh yang ini kita ambil, and then swing high. So contoh tadi adalah market naik, so kita ada support sini. So kita akan support lah. So selalunya inilah akan jadi bila macam dia cakap, kita selalu beli kat support. Bila support tu cakap bila kita tak sepertinya support tu 100% akan buat kita naik atas. Ada juga bila price jatuh bawah, so meaning kita loss lah tu. Sama ada kita trade pakai, kalau kita trade pakai leverage, meaning kita stock loss lah. So meaning kalau stock loss kita kena bawah pada ni lah. So kita prepare untuk price bawah. So kalau macam ni, contohlah kita beli kat sini, so macam ikutkan yang lama, sebelum ni bila sampai goreng, so expect dia akan buat high lah. So bila dia buat break ini, meaning kita dah tak boleh expect untuk market jatuh ke bawah lagi. Sebab apa? Bullish dah kalah dengan bear. So meaning bear dalam market, bear tengah pegang market lah. So ini kita tengok bawah. So kalau tengok bawah, dan kita tengok dah sampai bawah, kita tengok okey, kat mana kita nak masuk sell. Bila kita nak masuk sell, kita cari resistance untuk ni pula. Then swing high to swing low, dan kita akan nampak lah. So dia akan delete yang lama ni. Dan kita ada resistance, and then okay, kita ada resistance. So Zul akan ubah lah colour dia, so nanti tak kita confuse sangat. So yang ni Zul boleh lah, nanti Zul lupa semak pula chart ni kan. Okay. So kita ada resistance kat atas ni, kita dah tengok price betul-betul balik
Sebab tadi kita dah tak expect price akan naik, kita expect price akan turun. Tapi kat mana tempat kita nak jual? Tu tempat kat jual tu kita panggil golden packet lah dekat ni 0.7, 0.6, dan bila price masuk balik dekat resistance, tengok. Okey, kat sini kita masuk sell. Bila masuk sell, kita expect price tu akan jatuh bawah. Bawah kat mana kita tak tahu lah. Kita akan kita boleh, maknanya boleh tahu kita berdasarkan Fibonacci punya line. So macam dekat kat 1.6, 1.2, tu kat bawah pun ada juga, boleh kat 1.6, 1.2. So kita tengok macam mana price tu dia punya inilah dia dengan Fibonacci zone, dengan candlestick, dengan trend line. So mungkin pada yang beginner mungkin dia macam serabut sikit, banyak betul nak kena belajar. Habis macam mana nak ni. So macam cakap lah, kita perlukan sedikit inilah kesabaran, kita perlukan masa, macam dah kita beranak-beranak tak turun berlari, kita beranak dulu, menyerap dulu, lepas tu merangkak, lepas tu berjalan pun jatuh. Itulah step by step. So pun nak kata dalam baca cantik ni bukan sehari dua, so makan tahun juga sebenarnya. So basically everything kena start lah. Kena start tu macam mana dulu masa dulu dalam forex, dulu trade gold daripada $100 tu boleh buat $1000, and then Zul loss sampai jadi $50 je. So masa tu Zul masih baru, Zul learning, Zul buat chart. So masa tu Zul selalu pakai ABC punya trade line. So ABC punya trade line maksud tu ialah try buat macam ni pattern dan so dia pakai sini pun masa tu ini patutnya ikut Fibo. Masa tu Zul tak tahu Fibo lagi, then Zul tunggu je, lepas ni Zul buy kat sini, Zul sell je, padahal dia naik atas lagi baru turun. So masa tu Zul tak tahu guna Fibo. So step by step belajar satu-satu. So kalau nak belajar lagi banyak, so Zul share je apa yang Zul tahu. Tapi kadang-kadang macam Zul cakap lah, Zul kadang lupa ke apa yang Zul nak ajar tu. So kalau macam hari ni ada kita punya subscriber bagi tahu, Zul boleh ni lah tunjuk candlestick apa. Candlestick okey juga, good topic lah. So macam Zul tengok chart, kebetulan budak banyak chart yang ni lah, contoh yang malam ni kita tengok berlaku ni lah, kemungkinan besar kalau besok pukul 8 close atas sini. Ini okey daily, kita tengok pagi besok aku buat review, kalau close kat sini, so kita akan tengok betul tak dia cakap price ni akan naik atas. Sebab apa? Dia cakap kita dah kat support dan dah jadi engulfing, bullish engulfing, dan price tu akan naik. Probably kalau mungkin dia akan merah sikit je, dia akan retest balik. So kemarinnya kat retest tu lah kita nak masuk selalunya. So kalau kita masuk buy kat sini, kita akan tengok. So kalau ikutkan daily punya chart, so kita punya price target adalah kat sini lah, kat resistance ni. So macam cakap, Zul pun berharap sebenarnya kalau ni lah sentiment bearish untuk coin market habis lah. Maknanya portfolio pun masing-masing Zul rasa masing bleeding. Zul pun dah bleeding dalam 20%, maknanya 20% untuk 5 angka ringgit lah. Kalau dalam dolar baru 4 angka. Tapi untuk sebab kita kat Malaysia tu bagi tahu lah untuk ringgit. Tapi sebenarnya Zul lebih suka sebut dalam dolar. Sebab bila kita sebut dalam dolar, contoh kita ada 10 ribu ringgit, dalam dolar baru lebih kurang berapa? At least dalam $2. So kita nampak nilai tu kecil. Bila tu nampak nilai kecil, so punya mental tu nak banyak lagi. So macam contoh macam bulan lepas tu untung $1. Oh, $1 kalau tu bagi tahu dekat okey aku untung banyak 1000 je. Tapi mungkin orang dekat 1000 ringgit, tapi sebenarnya $10. Kalau kita kurang ringgit itulah lebih kurang 5000. So sebab tu dia dekat tu lebih kada pakai dolar, sebab bila tu nampak dolar tu kecil tapi sebenarnya amount dia besar lah ringgit. Bila nampak kecil tu dia macam encourage tu, sikit sangat ni $1, 1k dolar, banyak lagi 5k. So encourage tu untuk dapatkan lebih banyak lah. So macam kita cakap, mungkin ada yang tengah-tengah tu selalu dengar ayat ni, earn dollar, spend ringgit. So macam itulah. So dalam ni tu boleh, kalau nak kita inilah dapat income dalam dolar, kemudian kita spend dalam ringgit. So kita meaning very good lah kan, kalau kita dapat dalam ringgit dan spend dalam ringgit. So macam tak nampak perbezaan lah. So itulah. So rasa malam ni banyak agak thank you siapa yang bertanyakan pasal candlestick. And then kebetulan pula untuk chart pattern ni adalah apa yang tunjuk yang boleh tu sebagai contoh lah. So itu untuk malam ni. Hopefully tak ada yang berkecarungan. Harap maaf lah, cara tu terang mungkin agak bercaru, tapi bila excited tu datang, dia macam banyak nak share tu, macam nak share semua sekali kan. So macam lah tu tak ada skrip tu, hanya Zul pun video tu tak edit tu, just apa je tu ajar sebenarnya tu. So hopefully ada yang dapat tangkap lah. So tapi tak dekat boleh tu dekat komen balik, mungkin
next video mungkin Zul boleh tegang slow-slow sikit lah. So Zul harap satu lagi untuk malam ni, apa yang penting sebenarnya Zul nampak ini mungkin tempat untuk berakhirnya bearish tu. Ini kita akan tengok lah. Kalau ini adalah bottom dia, meaning memang bottom deep, last deep. So meaning kalau kat sini kalau kita tengok contoh price target kita, delete jap, semak-semak ni Zul rimas juga semak ni. Okay, so kita akan tarik pada swing low tu sesuai. Katalah inilah last, kita pun dah nampak ada pattern, contoh pattern bearish kita dah buat pre-breakout, kita nampak bullish engulfing, kita pun kat support. So boleh sekarang Zul punya mental cakap bahawa ini mungkin adalah dip gitulah, dip kita yang kita tahu tunggu-tunggu selama ni. So kalau kat itu kat mana price dia, macam cakap 1.6, kau 1.6 kat mana? 1.6 kat 88,000. And then kalau break 1.6, apa yang dekat adalah 2.6 adalah 121,000. So mungkin tak berlaku dalam 1 bulan 2 bulan. Mungkin kita tengok contoh dalam tempoh untuk yang ini pun, untuk kenaikan masa bulan ni tu saya akan tengok berapa tempoh dia. Mana dia punya charting price. Okey, yang ni. So contoh pada ni last dip sampailah ke all time high ni. So 82 hari. So 82 hari berapa 80, kita 90 lah, kelas 90 kita genapkan 90 hari, ini 3 bulan. So kalau kat sini daripada dip sini, kalau expect, kalau kita baca juga sama lah lebih kurang. Jadi kalau 3 bulan kita tengok sini, kalau 3 bulan 90 hari kat sini lah. So probably masa sini pun sampai. So agak jauh perjalanan tu, tapi kita kena tengoklah macam mana price tu. Betul lah, price tak boleh jadi dalam 1 hari 2 hari. So mainly kalau buat kita pun tengok daily. So kita expect dalam bulan-bulan macam tu cakap, walaupun dia dah dip sampai 80, mungkin kita tengok paling cepat mungkin 6 bulan. Kalau break bawah ni lah. Tapi sekarang ni kalau dia sampai atas ni, possible akan lagi cepat lah, mungkin dalam 2 atau 3 bulan je. Dan Matun cakap just buy je, kita hanya hold selama setahun. Kalau itu yang paling worst lah. So kalau ini yang berlaku adalah ini yang deep and last, kita akan mungkin short lah, mungkin dalam 3-4 bulan kita akan tengok lah akan sampai 1.688 atau 1.2. Itu hanya Fibonacci, sama dia sampai atau tidak kita tak tahu. Itu hanya kita dapat agak lah price kat mana, at least kita dapat agak price tu kat mana. Tak adalah kita agak tu meng-oin buta kan. So lepas faham lah. So at least kita dah dapat kita punya target. Okay, 8%. Okay, bila sampai 8% kita boleh ready. Okay, sama ada kita nak hold atau nak jual sikit 2-3%, tunggu retracement ke apa, macam tu lah. So itu satu. And then kenapa tu cakap ni, kita ada sampai tu cakap inilah support yang kuat. Pertama kali dia recap balik, kita ada last swing, last dip, and then buat bound tu, kita ada ni lah garisan hijau ni, and then kita ada ni lah very last support. So rasa kalau macam tu price target lah untuk price jatuh lagi. So jatuh maybe dalam line ni. So kalau ikutkan malam ni punya review, probably paket tu dah start untuk jadi bullish lah. So kita tengok apa yang tu nak tengok dekat daily ialah, pertama untuk mengatakan dia bullish tu confirm sekarang ni belum confirm untuk 4 hours yes dah confirm, tapi tu tak kuat untuk 4 hours. Kita tengok bagi tu daily lah confirm yang kuat lah. So kita perlukan hijau ni break atas sini, then first kita akan dah buat bullish engulfing. Kemudian apa yang kita tengok adalah break di tu punya trend line ni. Inilah head and shoulder head shoulder. So head shoulder ni trend line ni kuat lah. Kita tengok berapa banyak disentuh kat situ, 1, 2, 3, 4. So kuat lah. So kalau price kena break lah, bagi Zul price bila ni dah satu positif, dan bila dia break sini, meaning kita akan dapat lah possible price akan bermain antara trend line ni dan trend line ni pula. So bila terhampan trend line ni, kita nampak lah price tu ke dalam resistance. So bila sampai resistance, kita akan cari pula lah sama ada chart pattern, mungkin trend line kecil dekat 4 hours, mungkin candlestick, mungkin ada mungkin ada engulfing. Kalau ke atas selalunya, kalau tu bawah tak banyak lah dia. Sebab atas tu banyak ni pattern. Untuk kalau ni kita tengok pattern. Sebab kalau untuk ni kita candlestick pun kita tengok sama ada candlestick tu berlaku, contoh akan berlaku shooting star. Kalau berlaku shooting star, kita punya expected price tu akan kembali balik ke support. Itulah cara kita cara baca market. So hopefully apa yang Zul share malam ni, walaupun agak bercaruh, agak dapat tulis. So apa yang Zul sarankan, belilah satu buku yang elok, sediakan pen tu, tulislah. Then kalau nak baca candlestick, so
type kat Google tu, type lain lah, ini yang main tu, boleh lukis-lukis tu kat mana, and then try lah tu dalam masa tu punya video. Kalau ada tu akan bagi tahu lah, tapi mainly selalunya tu akan lupa lah nama-nama Engulfing apa, Doji ke apa, memang tu akan lupa lah. Tapi bila tu tengok tu akan tegang, ok yang ni kena break ni meaning bullish. So meaning kalau masa tu kalau buka buku balik tu cakap tu kenapa, oh ini bullish engulfing. So kalau tu ingat masa tu buat video tu akan cakap lah bullish engulfing, doji. Kalau tapi selalunya tu tak ingat lah, sebab benda tu dah macam dah lali dalam kepala, dia macam kadang ingat kadang lupa. So hopefully tu akan ingat lah masa datang, sebab selalunya dekat sekarang ni tu akan bila dekat BTC ni tu nampak dia punya reaction dengan apa ni, chart pattern dengan Fibonacci amat kuat lah. So mungkin lepas ni kita boleh Zul akan boleh selitkan jugalah candlestick, sebab candlestick pun Zul pun sebelum ni maknanya tak perasan maknanya candlestick ni bagi impact yang kuat. Tapi bila kawan ada siapa yang bertanya, Zul tengok balik, oh betul lah, candlestick ni ada bagi agak menarik lah dia punya hint tu ataupun data tu untuk dalam crypto lah. So guys, Zul rasa sebelum 2 hari tadi tu, siapa kalau in future nak tengok lagi Zul terangkan pada ni dan nak belajar, tu boleh datang je, Zul free je, Zul okey je ilmu yang Zul ajak ni. Sebab Zul pun dapat free je, Zul belajar daripada YouTube, pada buku, pada just and then memang Zul memang tak berguru lah, tak berguru dengan orang, Zul berguru dengan buku, dengan YouTube, dan mana-mana lah. Dan Zul punya experience lah, pas year Zul punya experience, walaupun Zul dah berhenti dalam 3 tahun untuk charting. Bila Zul masuk balik benda tu, maknanya dah ada. Bila tengok balik Zul ingat lah, walaupun Zul dah 3 tahun tak tengok charting, maknanya bila masuk kripto pun awal tahun itu balik. So dah lama, dan Zul cari investment dah. Dulu sebab Zul forex, dan bila kerja tu tak sempat lah forex, nak kena tengok banyak hari, kena tengok kan. Bila dalam BTC ni kita beli macam beli aset. So beli aset, kita biar je lah. Beli tunggu kena, cuma kita nak cari point entry dia masuk. So guys, Zul rasa dah malam ni terlebih daripada 20 minit. So sebenarnya Zul target 20 minit, maybe dah dalam 30 minit. So guys, please like, please subscribe, dan bantu Zul untuk dapat 1k. And kalau siapa nak belajar, so tekan button. Dan every Zul selalunya buat review 2 hari. So dalam review Zul akan terang lah chart pattern, apa masuk dia. So boleh ambil buku, boleh tulis. So guys, let's we end punya review malam ni. So ingat banyak sangat. So itulah, hopefully kita recap balik. Last kita kena tengok lah besok sama ada kawasan ni dip atau tidak, dan confirmation lah antara bullish engulfing. Kita tengok berlaku tak bullish engulfing. Hopefully berlaku bullish engulfing. Sebab Zul pun dah jemu tengok Zul punya portfolio merah tu, nak tengok portfolio hijau. Sebab apa, macam cakap, Zul dah tingkatkan Zul punya asset sebelum jatuh tu. At least sampai dalam bawah ni sudah tingkatkan almost Zul tambah semalam dah 30% Zul punya asset. So bila berlaku kenaikan tu, maknanya profit akan lagi bertambah lah lagi sebelum ni. So very excited lah nak tengok portfolio tu. So Zul target untuk sampai atas ni, Zul agak dapat 100% profit. So which masa tu Zul akan keluar Zul punya modal, Zul akan simpan kat tepi dulu, dan masa tu Zul akan layan yang Zul akan tinggal profit lah. So macam contoh Zul ada 1000, and then bila sampai total portfolio tu jadi 2000, so Zul akan bawa keluar 1000 tu, dan Zul akan simpan kat tempat something kat safe. Dan bila ada another correction, Zul akan ambil, baru bawa keluar balik. So guys, itu saja sebelum Zul boleh tiap panjang lagi. So guys, please like, please subscribe. See you again besok pagi. Assalamualaikum. Everybody get your fucking hands up.